wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, dan kau rezekikanlah kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jawatan kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang telah Allah taala kurniakan kepada kita, termasuklah pada pagi ini tuan-tuan kita diberi rezeki untuk beribadah kepada Allah. Kita berharap semoga rezeki yang Allah berikan ini berterusan sehinggalah sampai kepada suatu waktu kita bertemu dengan Allah dalam redha Allah insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita teruskan lagi pembacaan kitab Risalah Tauhid Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita berada pada muka surat 40 ya. Perenggan yang keempat. Pada ya 38 lagi. Ada sedikit baki perbahasan kita tuan-tuan. Yang ada kitab perbahasan kita bermula daripada muka surat 35, iaitu rangkap yang ketiga dan sambungannya pada rangkap yang keempat. Saya ulang sedikit tuan-tuan. Imam Arsalan Ad-Dimashqi mengatakan fakullama, maka setiap kali akhlasta, kamu ikhlas ataupun kamu selesaikan dirimu, yukshafu laka, akan disingkap untuk kamu, annahu, bahawa sesungguhnya yang wujud secara hakikinya, yang wujud secara sebenar-benarnya, huwa, hanyalah dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. La anta, ia bukan dirimu. Jadi maksud di sini tuan-tuan, setiap kali kita bebaskan diri kita daripada menyandarkan segala perkara, daripada, kita nak kata apa dalam bahasa mudahnya, daripada kadang-kadang kita ni tuan-tuan, sebagaimana kita bahas sebelum ni, salah satu daripada perkara yang tanpa kita sedar dalam hidup ni, kita merasakan bahawa diri kita lah yang melakukan sesuatu dan berjaya dengan sebab usaha kita. Kita boleh selesaikan sesuatu dengan sebab kita ni pandai, kita cerdik. Kita dapat sesuatu kerana apa? Kerana kita berusaha bersungguh-sungguh. Maka perkara-perkara seumpama ini ni, di saat kita dapat sesuatu, lakukan sesuatu, dan kita sandarkan sesuatu itu pada diri kita semata-mata, tanpa mengaitkan dia bahawa ianya daripada Allah, daripada taufik Allah, daripada hidayah Allah, daripada bantuan Allah, dan daripada segala-galanya, bermula daripada awal kehidupan kita pun sebenarnya Allah yang adakan kita. Setelah kita ni ada, maka segala yang berlaku ke atas diri kita ni tak pernah terlepas daripada bantuan Allah. Tidak pernah kita ni terbebas daripada Allah. Tidak ada satu benda, contoh kita ibadah pada Allah, kita solat, maka itu ada hubungan kita dengan Allah. Kita puasa, ada hubungan kita dengan Allah. Tapi dalam perkara selain daripada solat, selain daripada puasa, selain daripada ibadah, seolah-olah kita dengan diri kita. Maka perkara ini masih lagi membawa kepada kita syirik yang tersembunyi. Kerana apa? Kerana kalau kita faham hakikat kehidupan kita ni, kita tidak sebenar-benar wujud. Yang sebenar-benar wujud adalah Allah. Kita tidak sebenar-benar melakukan sesuatu perbuatan kecuali dengan izin Allah. Ini antara perkara-perkara yang kita kena halusi, ya, supaya semakin hari semakin sempurna tauhid kita kepada Allah. Semakin hari semakin lengkap kehidupan kita sebagai hamba kepada Allah. Jangan ada, sebab itulah tuan-tuan, aulia-aulia Allah ni, kenapa mereka dipermudahkan urusan mereka oleh Allah, walaupun kita nampak pada zahirnya susah, tapi sebenarnya hakikat kehidupan ini mudah, dipermudahkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana semua perkara mereka hidup ni mereka sandarkan kepada Allah. Itu di antara perkara. Cuma di sini nak ditegaskan, kemudian kita akan sambung ke depan nanti, bahawa setiap kali kita ikhlaskan
ataupun kita bebaskan diri kita daripada bergantung kepada diri kita, bersandar kepada diri kita, barulah di saat itu Allah Ta'ala akan singkapkan dengan hakikat yang sebenar-benarnya bahawa yang wujud dengan sebenar-benar wujud adalah Allah, yang berkuasa dengan sebenar-benar berkuasa adalah Allah, yang sempurna dengan sebenar-benar sempurna adalah Allah, yang kaya sebenar-benarnya adalah Allah. Semua kembali kepada Allah, tidak kembali kepada diri kita. Boleh tuan-tuan sekalian, ya? Baik, kalau dalam kehidupan kita ni masih lagi kita merasakan sandaran itu kepada diri kita, maka sambung pada muka surat 38 tu, fatastaghfiru minka, seterusnya kamu akan meminta ampun kepadanya daripada rasa kewujudan diri kamu. Baik, kita baca sikit di sini tuan, kerana di kalangan kita ni dah ada kitabnya. Sebelum ni saya ringkaskan, kita baca sikit beberapa perenggan, iaitu kamu wahai insan setelah menghayati makna tauhid. Ya, apa makna tauhid? Tauhid ini adalah hanya Allah. Itu tauhid. Hanya Allah. Dialah Tuhan. Tiada selain dia. Ya, tiada Tuhan selain dia. Dialah yang berkuasa. Hanya dia. Tidak ada yang selain daripada dia yang berkuasa. Dialah yang kaya. Tidak ada selain dia. Ya, yang kaya kecuali dialah Tuhan yang maha kaya. Baik, dan menyaksikan kehidupan ketauhidan Allah, setelah menghayati makna tauhid dan menyaksikan ketauhidan Allah melalui dirimu dan alam ini, maka kamu akan meminta ampun kepada Allah atas kelalaianmu daripada hakikat tersebut. Tuan-tuan, kadang-kadang kita lalai dalam hidup kita ni, sehingga kadang-kadang kita merasakan ada sesuatu yang lain berkuasa. Allah pun berkuasa, tapi ada sesuatu yang lain juga berkuasa. Allah juga kaya, maha kaya, tapi ada juga sesuatu yang lainnya yang juga kaya. Macam tuan-tuan kan, tuan-tuan di sini mungkin ada yang betul-betul kaya, ya. Ada ke yang betul-betul kaya? Yang kaya sungguh yang sungguh-sungguh kaya. Ketika itu mesti kadang-kadang kita rasa kaya juga aku ni. Tak rasa tuan-tuan? Mungkin di kalangan tuan-tuan ni yang ada yang betul-betul bijak, betul-betul pandai. Akhir sekali kita terasa pandai juga aku ni. Ada rasa tak tuan-tuan? Diam aja ni. Kadang-kadang kita ni rasa kuat tak? Kuat juga aku ni. Dia terasa. Sebenarnya terasa ni tuan-tuan sekalian, dalam bab-bab seumpama itu, seolah-olah kita sedang lalai dari Allah yang sebenar berkuasa adalah Allah. Mana bukti ucapan yang selalu kita ulang lah, tahu ucapan yang sama, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada sedikit pun upaya yang lahir daripada diri kita, tidak ada sedikit pun kekuatan daripada diri kita atau tangan kita atau kaki kita atau apa sahaja perbuatan kita, illa kecuali dengan, semua dengan. Apa makna dengan? Dengan ni ada sesuatu yang tidak terpisah, ya, dengan Allah, dengan bantuan Allah, dengan dicipta oleh Allah, dengan diizin oleh Allah, dengan diberi oleh Allah. Kalau Allah tak izin, Allah tak cipta kita awal-awal, tak ada satu benda pun kita boleh buat. Ya, kalau awal-awal Allah tak cipta kita, kita tak ada atas muka dunia, satu benda pun kita tak boleh buat. Maka setelah Allah cipta kita, Allah hidupkan kita. Kalau Allah cipta kita, Allah matikan kita balik, tak ada benda pun kita boleh buat juga. Ataupun Allah cipta kita, Allah hidupkan kita, dan Allah bagi kita lemah. Contoh tuan-tuan, berapa ramai orang minta maaf, kita minta jauh daripada Allah, dan moga-moga yang kena tu pun kita minta sihat. Orang kena stroke, ya, kadang-kadang satu jari pun dia dah tak mampu nak angkat. Apabila Allah tak izin. Sebelum ni Allah izin, Allah bagi sihat. Kadang-kadang orang sihat tu juga tu, kadang-kadang berapa banyak benda yang dia tak mampu nak buat. Dia sihat tapi dia tak mampu nak buat. Kenapa? Kerana tak termasuk dalam kehendak Allah dan dalam izin Allah. Sebab tu kalau kita belajar kitab sebelum ni tuan-tuan, tidak ada satu benda yang berlaku atas muka dunia ni dia termasuk dalam kehendak Allah. Tidak ada satu benda yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Tidak ada. Hatta kita nak berkedip satu kedipan mata pun, kita nak hembus satu hembusan nafas pun, kita nak langkah satu langkah perjalanan pun, tidak akan pernah berlaku langkah-langkah perjalanan itu kecuali dalam kehendak Allah dan dalam izin Allah dan dalam bantuan Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni bukan apa ni kita belajar ni tuan-tuan, supaya semakin hari kita semakin bertambahlah sempurna pergantungan, sempurna harapan, sempurna ketaatan kepada Allah. Kenapa? Ketaatan yang sempurna kepada Allah di saat kita merasakan bahawa ianya dari Allah. Kalau dari kita tak sempurna tuan-tuan. Kalau kita solat tadi, kita rasa kita yang
solat, kita yang rukuk tanpa bantuan Allah, tanpa diberi rezeki oleh Allah, tanpa limpahan kurnia Allah, maka solat itu dia tidak sempurna, kerana datang daripada diri yang tidak sempurna. Tapi kalau kita merasakan bahawa ia adalah anugerah daripada Allah yang maha sempurna, maka kalau tidak pun Allah yang akan menyempurnakannya. Sebab tu ada satu doa, apa doa tu ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu doa yang kita minta Allah terima solat kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammin taqsirana. Ya Allah, Engkau terimalah solat kami ya Allah. Engkau terimalah juga rukuk kami ya Allah. Engkau juga terimalah ya Allah sujud kami ya Allah. Dan Engkau sempurnakanlah segala kekurangan solat tadi, sama ada pada rukuknya, sama ada pada sujudnya. Ni doa-doa ni tuan-tuan, kadang-kadang kita jangan lupa baca. Ya, kerana banyak sangat solat kita daripada dulu sampai sekarang ni pun rasa-rasanya lah tuan-tuan ya. Yang tadi okey ke tadi rasa? Sempurna tak solat tadi? Rasa-rasa. Rasa okey dah ya. Kau macam mana tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang lepas solat, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada juga orang bahas, sepatutnya lepas solat alhamdulillah lah. Kerana solat tu satu benda yang besar, bila mana ditunaikan dan benda yang berat. Ya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah. Hendaklah kamu minta tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Dan solat ni, wa innaha, solat tu, ha tu dia kembali kepada solat. Sebab ha tu dia panggil muannas. Muannas tu dia kena ada ta marbutah. Wa innaha, solat tu lakabirah, adalah terlalu amat berat. Bila mana kita dapat tunaikan juga tuan-tuan, tambah-tambah pagi-pagi macam ni. Hujan semalam tak? Ni yang susah sikit ni. Dia kalau pagi saja tak ada hujan okey sikit. Kalau pagi ada hujan, tidur pula dalam aircon. Ni berat sikit tuan-tuan. Ya, bagi tuan-tuan dah biasa alhamdulillah, syukur. Kita ni dah biasa. Sebab kita membiasakan ke sebab Allah bagi. Yang ni susah pula ni. Yang ni kita duk belajar sekarang ni. Allah mudahkan saya dengan tuan-tuan. Kalau harap kat saya sendiri, harap kat tuan-tuan, rasanya samalah kita ya. Mana suka tidur dengan bangun pagi-pagi? Majoritinya orang suka lah tuan-tuan tidur pagi lah ya. Macam tuan-tuan sekarang ni lepas solat nak buat apa lagi, balik je lah kan. Balik boleh sambung sikit lagi. Tapi tuan-tuan ni mudah je duduk sekejap. Ni nak habis dah ni tuan-tuan. Kuliah kita boleh ya ke nak sambung sikit lagi? Ni saya ketujuh suku lah dah, tujuh suku. Tapi nak bagi tahunya kenapa Allah bagi mudah. Kalau kira-kiranya subhanallah, memang terlalu susah untuk kita lalui kehidupan ini. Boleh lah tuan-tuan saya sambung sini terus lah, nanti panjang sangat. Jadi salah satu perkara yang lalai daripada hidup kita di saat kita tidak menyaksikan seluruhnya adalah Allah. Saksi itu di sini. Dan saya selalu tanya syekh saya dengan bahasa paling mudah. Dia kata bila mana berbicara soal hati ni, menyaksikan sesuatu dengan hati ialah merasai. Kerana hati itu tempat rasa. Kalau nak hurai lebih pada itu, iaitu Allah akan bagi kita faham dengan cara lain, iaitu dengan cara hati kita dibuka oleh Allah. Sebab tu perkataan sebelum tu disebut yukshafu. Apa makna yukshafu? Yang kita selalu guna perkataan kasyaf. Jadi kenapa Allah nak sangat supaya kita setiap kali ikhlas? Solat aja rukun pertama niat. Niat ialah ikhlas lillah. Baca Quran saja rukun pertama adalah niat. Niat pertama adalah lillah. Maka supaya apa? Supaya setiap kali kita ikhlas tu Allah buka. Setiap kali kita ikhlas Allah buka. Bagaimana nak ikhlas? Niat. Maka sebab tu kata ulama, setiap kali apa yang tuan-tuan buat, tuan-tuan kena niat. Niat apa? Lillahi ta'ala. Paling-paling kurang sebut. Pakai baju lillahi ta'ala. Nak keluar daripada masjid lillahi ta'ala. Nak masukkan masjid lillahi ta'ala. Nak masuk dalam rumah lillahi ta'ala. Nak makan satu benda lillahi ta'ala. Nak tidur lillahi ta'ala. Sebut tuan-tuan, sebut supaya dia melekat pada hati kita. Ni lama kelamaan yukshafu laka. Allah buka kepada kamu. Allah kasyafkan untukmu kalau bahasa Arab. Boleh tuan-tuan ya. Tapi kalaulah kita masih merasakan ianya masih daripada diri kita, maka saat kita kena banyak memohon ampun pada Allah. Salah satu sudutnya ialah gagalnya kita dalam menghayati dan menyaksikan bahawa hanyalah Allah dalam segala apa yang kita sedang lalui pada hari ini. Baik, kita sambung sikit yang tadi, iaitu kelalaian daripada penyaksian bahawa semuanya adalah daripada Allah. Ya, seseorang itu masih dikira lalai. Saya dah solat. Dia kata saya dah solat, saya dah baca Quran, saya dah berzikir, saya tak pernah terlepas daripada diri saya ni memegang tasbih. Ya, ke mana-mana saya pergi pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa lagi yang saya lalai? Lalai di saat hati dan jiwa kita melakukan sesuatu
melihat sesuatu, merasai sesuatu tanpa menyaksikan Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama dengan kita tu jangan salah faham pula tuan-tuan, kisah juga kadang-kadang bahasa dia. Ya, Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa memerhati kita, Allah sentiasa menolong kita, Allah sentiasa membantu kita. Dan tidak ada satu benda pun yang kita rasa bahawa kita sendiri buat dengan diri kita sendiri tanpa bantuan Allah. Kalau macam tu barulah kita bebas daripada lalai. Maka kamu akan meminta ampun kepada Allah di atas rasa wujud diri kamu yang dikhayalkan sebagai wujud hakiki yang lagi terasing, atau bebas daripada pengaruh ketuhanan dan kekuasaan Allah. Salah satu benda yang kita kena minta ampun di saat kita merasakan diri kita bebas daripada kekuasaan Allah. Ya, kadang-kadang orang bercakap gini tuan-tuan, kita kadang-kadang kita nasihat, sudahlah, ya, sembahyanglah. Dia bercakap, ikut saya, diri saya. Kita kata duit ni gunalah tempat yang halal, jangan duk guna tempat yang duit saya. Saya bebas. Nampak? Diri saya bebas nak buat apa pun. Harta saya bebas nak buat apa pun. Orang macam ni kadang-kadang risaulah tuan-tuan. Mungkin dia bercakap tu dia faham apa yang dia cakap, mungkin. Tapi bimbang-bimbangnya dia, apa yang dia cakap tu bererti dia tak ada kena mengena dengan syariat. Dia tak ada mengena dengan Tuhan. Dia punya harta dia, ikut dia lah nak beli apa pun. Ya, kalau dah duit dia nak minum apa pun ikut dia lah. Dia nak pergi beli mana. Tuan-tuan, Allah. Macam baru ni ada penyanyi datang tu tak? Orang anak bilis ke? Orang duk cakap anak bilis datang tu. Menyanyi. Tapi ada orang Malaysia ni dia kaya rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, ya. Walaupun kadang-kadang nampak kena Covid pun tak ada, setengah orang memang tak terkesan. Dia boleh beli tiket tu dalam RM500. Tu paling murah. Ya, paling murah 500 tiket tu. Tapi habis tuan-tuan, 25,000 hadir. Tak apa, saya bukan nak cerita apa sangat. Nak ceritanya kalau kita kata dah lah, ya, berhibur ni ada takak-takak, sudahlah ya. Ikut saya lah, duit saya. 500 ni pun duit saya, bukan duit tuan. Bebas ikut saya nak buat apa. Yang ni benda-benda begini ni risau tuan-tuan sekalian. Seolah-olah dia telah mengatakan bahawa diri dia ni tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Tapi kalau hidup saya, hidup tuan-tuan, hidup kita ni, kalau setiap benda yang kita nak buat, kita kena kaitkan diri kita dengan Allah. Maka mulalah kita akan berhati-hati. Bimbang-bimbang kita dah tersyirik dengan Allah tanpa kita sedar. Ataupun paling-paling pun kita telah melanggar perintah Allah kerana kita merasakan diri kita bebas, tak terkait dengan Allah. Itu benda-benda begini ni kita kena banyak istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, kalau selama ini aku merasakan bahawa segala yang aku dapat ni dasar daripada titik peluh aku ya Allah. Memang betul tuan-tuan, satu sudutnya kita ikhtiar, kerana Allah juga yang perintah supaya nak dapatkan rezeki kena ikhtiar. Tapi ikhtiar itu dengan apa? Dengan diri kita, dengan akal kita, dengan tubuh badan kita. Siapa yang menggerakkannya? Siapa yang memberinya? Siapa yang memberi bantuan? Siapa yang memberi kekuatan? Allah. Maka maknanya apa? Maknanya tidak terlepas dari Allah. Baik, jalan penghayatan terhadap hakikat ketauhidan adalah dalam alam ini dan dalam diri kita secara khususnya adalah melalui penyempurnaan makna kehambaan dalam diri kita. Ya, sempurnakan makna kehambaan dalam diri dalam melaksanakan tugas syariah sebaik-baiknya, iaitu kamu menjadi hamba Allah dalam ibadah kamu kepadanya dengan ibadah kamu. Dia tulis sekejap tuan-tuan, ni kena tengok bahasa dia. Kamu menjadikan hamba Allah, kamu menjadi hamba Allah dalam ibadah kamu kepada Allah, dengan ibadah kamu kepada Allah, dan hanya dialah tujuan dan kehidupan kamu. Bagaimana kita menyempurnakan diri kita sebagai hamba kepada Allah? Iaitu dalam kita beribadah kepada Allah. Maka dengan ibadah kepada Allah itulah ya kita meletakkan tujuan kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa mudah saya sebut pada tuan-tuan ya, sebagaimana yang kita sebut sebelum ni, Allah ni bila mana dia cipta kita, dia letak dua perkara. Perkara pertama, makna dan nilai pada diri kita. Dan diri kita ni akan hanya bernilai di saat kita menjadi hamba kepada Allah. Sebenarnya menjadi hamba pada Allah ni tidak ada pilihan. Boleh tak nak jadi hamba Allah ataupun nak jadi hamba selain daripada Allah? Tak ada pilihan sebenarnya. Nak tak nak, suka tak suka, kita ni sebenarnya mesti hamba Allah. Sebab Allah cipta atas manusia ni semua hamba. Semua Allah cipta ni hamba. Cuma gelar kita hari ini berbeza-beza, itu sesama kita. Tapi kalau kita dengan Allah, siapa kita hari ini, gelar apa kita hari ini, kita tetap hamba. Sama ada kita terima diri kita sebagai hamba atau kita tidak menerima. Kenapa pula saya hamba? Ya, hamba tu kan hina. Tak, hina ke mulia ke tuan-tuan, kita tetap hamba. Tapi ada hamba yang mulia, memang ada hamba yang hina. Hamba yang mulia di saat disandarkan kepada Tuhan yang Maha Mulia, hamba Allah.
yang maha mulia. Tapi yang hamba yang hina, di saat dia sandarkan kehambaan itu kepada selain Allah. Tak kira lah dia sandar pada siapa. Sama ada dia sandar pada diri dia. Ya, berapa ramai manusia hamba kepada dirinya. Maknanya hamba kepada nafsunya sendiri. Berapa ramai manusia hamba kepada manusia lain. Ataupun berapa ramai manusia hamba kepada syaitan, wal iyazubillah. Boleh tuan-tuan sekalian, itu pertama. Yang kedua, Allah letak tujuan. Tujuan kita ni satu aja tuan-tuan. Tujuan kita, pergilah ke mana pun, buatlah apa pun, carilah apa pun, jumpalah siapa pun, tujuan kita hanya satu, iaitu Allah. Ya, ni tuan-tuan faham sangat dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya untuk Allah, semuanya kerana Allah. Tidak ada tujuan dan kerana diri. Macam kita solat tadi. Kenapa kita solat tadi tuan-tuan? Lillahi ta'ala. Kan kita sebut usalli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Biar nak puasa hari ni, besok nak puasa, hari ni nak puasa, malam tu kita kata apa? Nawaitu sauma ghadin lillah. Ada tak kita sebut li diri kita, untuk diri kita? Tak ada tuan-tuan, tak pernah kita sebut saya solat 2 rakaat kerana diriku, nak selamatkan diriku daripada neraka, nak memastikan diriku ke syurga. Tak pernah tuan-tuan kita sebut seumpama itu. Jadi benda tu benda simple sangatlah sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi kenapa dalam masa yang sama banyak lebih apa yang kita rasa ni untuk diri kita? Sebab apa? Kenapa solat? Solat ni sebab kalau tak solat masuk neraka. So habis solat tu. Solat tu sebab nak masuk syurga lah. Kalau tak solat masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tu hanya maha bijak. Ulama kata, kalau Allah kata solat masuk syurga, tak solat tak ke mana-mana je lah. Rasa ramai yang tak solat. Sebab orang ni tak peduli sangat pun pasal syurga ni. Betul tuan ya? Kalau dia betul-betul peduli pasal syurga, tuan-tuan penuh ni pagi ni. 2 rakaat ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Yang sunat, bagaimana yang wajib? Tapi ada orang peduli. Orang peduli apa tuan-tuan sekalian? Yang tidur-tidur lah. Dia ada lagi ni duduk tidur ni. Ustaz tahu mana? Tuan-tuan sekalian, biasa adalah yang biasa adalah tuan-tuan sekalian. Macam kita dulu pun, dulu kalau mak tak kejutkan kita, ayah tak kejutkan kita, elok lagi ni duduk tidur ni. Macam biasalah tuan-tuan sekalian. Hari Minggu. Maknanya, tapi Allah Ta'ala maha bijak. Dia buat syurga, dia buat juga neraka. Sebab paling-paling kurang, kenapa solat? Kalau tak solat takut masuk neraka. Itu dia panggil apa tu? Kepentingan diri. Sebenarnya kita kena bebaskan daripada kepentingan diri kita. Kita terus langsung kepada Allah, dan Allah akan menjaga kepentingan dunia dan akhirat kita. Kerana yang Allah jaga ni tuan-tuan tak akan terlepas. Tapi kalau kita jaga macam tuan-tuan, macam kita jaga diri kita, berapa banyak terlepas pandang. Betul ya? Kejap-kejap sakit, kejap-kejap letih. Kalau kita betul-betul jaga diri kita, jangan sakitlah. Jaga sungguh-sungguh. Tapi kalau harap kat kita jaga diri kita, macam kita jaga isteri kita. You jangan risau, kahwin dengan I urus segala-gala. Ya ke? Ya ke tuan-tuan? You kahwin dengan I jamin you akan bahagia. Ya ke bahagia? Mana boleh tuan-tuan, dia nak jamin kebahagiaan dia sendiri pun tak boleh. Bagaimana dia nak jamin kebahagiaan orang lain? Kita ni kadang-kadang kita nak jamin keselamatan diri kita sendiri pun tak boleh. Bagaimana kita nak jamin keselamatan anak isteri kita? Itulah baik kita kata, ya Allah, aku sebenarnya walaupun aku suami, ya anak isteri ni amanah, engkau amanahkan pada diri aku, ya Allah. Aku tak mampu sebenarnya, ya Allah. Ya Allah, aku serah kembali, ya Allah. Kamulah yang layak sebenar-benar menjaga anak isteri aku, ya Allah. Dan berilah bantuan kepada aku agar aku dapat tunai sekadar apa yang aku mampu, tanggungjawab sebagai seorang suami. Kena cakap tuan-tuan, kalau kita merasakan bahawa saya boleh urus semua, yang ni yang gagal ni. Manusia ni di saat dia mula gagal, kata ulama ni tuan-tuan, ni kita bahas dari sudut ilmu ni lah tuan-tuan ya. Manusia ni bila dia bermula gagal, di saat dia menyandarkan segala kekuatan, segala kemampuan pada diri dia sendiri, sedangkan dia cukup lemah untuk mengurus dirinya sendiri, apatah lagi dia nak mengurus orang lain. Macam kita tanya polis lah kan, polis ni pihak keselamatan, dia boleh jamin tak keselamatan diri dia? Minta maaf ya kalau ada polis-polis ni, cuma kita tanya soalan. Saya banyak juga pergi duduk ceramah-ceramah di balai-balai polis ni. Biasanya hari-hari polis lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita tanya ni tuan-tuan ni semua ni, tuan-tuan boleh jamin ke keselamatan diri tuan-tuan masing-masing? Tapi polis tu jawab lah tuan-tuan sekalian, tak adalah ustaz. Habis kalau tuan-tuan tak boleh jamin keselamatan diri tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kata tuan-tuan pihak keselamatan nak menyelamatkan orang lain? Sudah. Habis macam mana dia tanya?
Maknanya tuan-tuan keluar bertugas tu kena berdoa pada Allah. Ya Allah, aku ni diberi tugas untuk jaga keselamatan. Maka engkau tolonglah jaga keselamatan aku, engkau jaga keselamatan orang yang akan aku jaga keselamatan mereka, diberi tugas. Tugas tuan-tuan sekalian. Subhanallah. Macam itulah. Maka insya-Allah boleh dia jaga diri dia dan insya-Allah dia akan jaga orang panggil apa, pihak-pihak yang dia kena kawal kawasan-kawasan mana yang dia jaga. Kerana apa? Dalam bantuan Allah. Orang ni tuan-tuan, orang yang sebenar sempurna tauhid dia. Tapi okey tuan ya, tuan dah serah kat saya. Okey, terima kasih. Tahulah saya nak buat macam mana. Bila betul-betul orang macam ni. Tapi kalau kita diberi tugas, terima kasih kerana tuan memberi kepercayaan kepada saya, insya-Allah dengan bantuan Allah, dengan izin Allah, saya akan sempurnakan sekadar mana yang saya mampu dengan bantuan Allah, dengan izin Allah. Tapi jangan pula kata-kata macam wali aja bercakap ni. Bukan macam wali, supaya kita zahirkan diri kita ni lemah. Tapi orang bagi kepercayaan pada kita, terima kasih kerana diberi kepercayaan. Tapi kalau sebenarnya kalau tuan kenal saya ni siapa, saya tak mampu sebenarnya nak buat seorang-seorang ni. Sebab tu orang yang tawaduk ni tuan, kadang-kadang orang ni mengungkap dengan ungkapan yang tawaduk. Terima kasih tuan lantik kami, tuan lantik saya. Tapi sebenarnya saya tak boleh nak buat kerja ni tanpa bantuan tuan-tuan. Tu orang apa tu? Orang yang sedar siapa diri dia. Tapi ada orang ni tuan-tuan, tuan-tuan dah lantik saya, tahulah saya nak buat apa. Wah, tuan-tuan dia nak buat apa? Tahulah saya nak urus macam mana. Allah pun tak sebut. Ni jadi bahaya. Tanpa sedar dia ada syirik tersembunyi. Yang ni yang kita sedang maka apa yang perlu kita buat? Minta ampun dengan Allah. Okey, muka surat 39 tuan-tuan. Andai kamu mengerti yang demikian, hidup kamu lillah kerana Allah dan hidup kamu billah dengan Allah. Jadi dua perkataan ni tuan-tuan, dua huruf ni yang kita ulang sebelum daripada ini. Ada dua huruf kita nak bebaskan diri nak bebaskan segala daripada diri kita. Pertama, lillah, buat saja lillah. Satu lagi kena ingat huruf ba, billah, dengan Allah, dengan taufiknya, dengan bantuannya, dengan pertolongannya dan segala-galanya. Maka kamu akan mula menghayati makna kehambaan yang dalam. Di saat kita mengerti hakikat yang tadi yang kita sedang bicara secara ringkas tadi, maka hidup kamu mesti lillah, hidup kamu mesti billah. Maka pada saat itu kamu mula menghayati makna kehambaan. Lalu kamu katakan kepada Tuhanmu, wahai Tuhan, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, selama ni mungkin aku tak sedar ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Terimalah taubat aku ya Allah. Berapa banyak selama ni aku tak sedar, aku rasa akulah yang segala-galanya ya Allah. Aku dapat harta ni sebab aku usaha. Aku dapat ilmu ni sekarang aku bergelar apa ni. Kadang-kadang tuan-tuan akhir zaman ni ramai ustaz-ustaz yang tak sedar diri. Minta maaf saya cakap ni live ni. Termasuk diri kita, diri saya barangkali. Dia rasa terlalu alim sangat. Ini bahaya ni tuan-tuan. Salah satu benda yang paling bahaya bila mana dia rasa dia ni lebih alim. Habis tuan-tuan. Sebab tu ulama-ulama dahulu mereka terlalu amat tawaduk, padahal dah ulama dah. Sebab tu kadang-kadang ulama ni dia bercakap apa pada kita. Kadang-kadang dia kata, hantar ni alim pada ana ni. Dia cakap kat kita ni. Dia tu ulama. Dia cakap kat kita, hantar ni alim pada ana ni. Sebenarnya itu bahasa apa tuan-tuan? Bahasa tawaduk. Kita pula bila mana ulama kata kita alim, memang alim ni. Alim tuan-tuan, yang tu yang rembat habis orang tu. Betul. Dia rasa dia alim, habis semua orang tak betul. Yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Kan sekarang kan ada grup-grup yang buat reaction ke apa. Dia dengar ceramah orang ni, dia tangkap. Dia pun ulas. Dia ulas. Kemudian dia sebar. Sebar tu, kalau dia sebar ulasan dia semata-mata tak apa. Tapi dia sebar dalam masa yang sama salah orang dan dia perbetulkan salah orang, kemudian dia sebar satu dunia. Ini manusia yang telah terpalit barangkali dengan kesombongan. Dia ni kalau orang salah tuan-tuan, macam saya lah, mungkin kalau salah, dan sememangnya akan ada salah. Dalam banyak-banyak kita bercakap ni ada tuan-tuan ya. Dan manusia ni kalau kita cari salah confirm jumpa. Sebab tak cari pun ada salah. Tak cari pun ada salah. Sepatutnya kalau salah kita kena pergi jumpa dengan dia. Saya dengar tuan mengajar ni, ustaz mengajar ni, ada bab-bab yang tertentu ni saya rasa tak berapa tepat dengan hukum, tak berapa tepat dengan dalil. Jadi apa nak dengar? Sepatutnya macam tu. Kemudian orang tersebut mesti dia akan ada ulasan dia, ada hujah dia, ada kitab dia. Kalaulah dia cakap tu okey, ni tiba-tiba dia duduk kat sana, kita duduk kat sini, kita reaksi pada radio dia, kemudian kita sebar satu seolah kita sebar benda ni tuan-tuan. Kenapa? Inilah salah satu penyakit yang rasa terlalu alim.
Sebab tu ilmu ni kata ulama ada 3 tahap. Ada setengah kata sahabat yang sebut, Sayyidina Ali mengatakan, ada setengah mengatakan ada 3 tahap. Tahap pertama ni, orang ni kalau dia belajar ilmu, tahap pertama memang dia akan rasa sombong. Dia rasa pandai itu, pandai ini, pandai ini. Tahap yang kedua, bila mana dia mengaji sikit, ngaji lagi, dia akan rasa dia ni rupa-rupanya ya tak banyak ilmu. Dah mula dah tu dia mula perlahan cakap, ya dulu pun ramai lagi ceramah, kuliah pun ceramah, tazkirah pun ceramah, khutbah pun ceramah. Tuan-tuan pernah dengar orang? Dia sebenarnya sepatutnya khutbah lain, tazkirah lain, kuliah subuh lain, kuliah maghrib dia lain, pidato lain. Tapi ada setengah orang ni tuan-tuan tak kira tu tazkirah ke, kuliah subuh ke, kuliah maghrib ke, pidato ke, semua dia ceramah. Masa tu dia duduk tengah semangat, dia rasa ilmu dia banyak. Kemudian lepas pada tu dia rasa dah mula kurang, tu perlahan sikit. Kemudian sebenarnya tuan-tuan sekalian, hakikat sebenarnya sampai kepada satu tahap ketiga, kata ulama, akhir sekali kita akan rasa kita rupanya tak ada apa, tak ada ilmu. Tuan-tuan ya, tuan rasa macam mana setakat ni? Dah khatam banyak kitab ni, rasa-rasa macam mana? Rasa tak ada apa sebenarnya kita ni. Habis yang kita tahu tu ialah yang Allah bagi ilmu untuk kita tahu, kemudian Allah ingatkan pengetahuan kita pada waktu itu. Kalau Allah hilangkan ingatan kita, satu benda pun kita boleh nak cakap balik apa yang kita belajar. Tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita belajar kan rasanya dah banyak dah, rupanya tak tahu apa kita. Akhir sekali, yang paling dahsyat sekali ialah akhirnya diri kita pun kita tak tahu. Bila kita nak mati, bila kita nak sihat, bila kita, tuan-tuan sekalian, sebab tu dulu ingat tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, pagi ni berapa kali berkelip? Berapa kali pagi ni? Berkelip lagi kan? Tak sedar berkelip pun, saya pun tak tahu berkelip ke tak ni Ustaz. Hari ni berapa kali hembus nafas, tarik nafas? Tak tahu. Ada berapa lagi baki? Sebelum dia tarik tak hembus dah. Sebelum dia hembus tak tarik. Ada berapa baki? Kalau yang ni kita tak tahu, tak payah sembang banyak, tak payah sembang lah. Aku alim, tak payah tuan-tuan. Sebab kita sendiri pun tak tahu kita nak mati bila. Ini yang penting dalam hidup saya, dalam hidup tuan-tuan. Apa yang penting dalam hidup kita ni ialah kita kena tahu bila kita nak mati. Itu penting. Sebab apa? Sebab kematian itulah menentukan syurga dan neraka kita. Husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Nanti orang tanya kita balik, ya kau kita tahu Ustaz kita mati? Iyalah. Tuan-tuan dah tahu kan? Tak tahu? Bila? Kan dulu kita dah ajar dulu. Tuan-tuan ulang balik soalan saya, bila? Kita ni akan mati bila-bila. Bila-bila masa sahaja tuan-tuan. Berapa ramai orang duduk tengah ketawa meninggal. Maknanya bukan ketawa meninggal, dia ketawa, dia happy, dia riang, dia gembira, pak meninggal. Apa ramai orang duduk tengah memandu, oh subhanallah, hebatnya rasa kenderaan dia tuan-tuan sekalian, dengan lajunya, dengan selesanya, bam, habis meninggal. Bila-bila. Jadi kalau kita tahu kita ni bila-bila masa boleh meninggal, kita nak sombong dengan siapa agak-agak? Kita nak sombong dengan siapa dan sombong dengan apa? Kita nak sombong dengan gelar apa yang ada pada diri kita? Mungkin hari ni orang gelar kita ustaz, besok orang tak cakap dah ustaz, orang cakap mayat ni bila nak dimandikan, mayat ni bila nak dikuburkan, mayat ni bila nak dikafankan. Orang tak cakap dah, wah ni ustaz ni bila kita nak mandikan ustaz ni. Bila nak bawa ustaz ke kubur? Nanti orang tanya, kenapa pula nak bawa ustaz ke kubur? Bukan sebelum ni dia pergi sendiri ke kubur. Tapi kalau kita cakap jenazah ni bila nak ke kubur, orang tak tanya, orang tak cakap dah. Jadi siapa kita hari ni tuan-tuan? Tak payah kita berlagak kita rasa kita hebat. Kerana apa? Hari ni aja kita disebut ustaz, profesor, doktor, engineer, lawyer. Besok kalau mati, dan bila nak mati? Bila-bila masa. Bukan besok, mungkin hari ni. Sebab tu kadang-kadang orang tu lalu sangat merasa dia berilmu, dia hebat, dia itu, subhanallah, dia gagal dalam memahami hakikat ketuhanan. Bahawa hanya Allah lah yang kaya, yang hebat, yang segala-galanya. Okeylah tuan-tuan sekalian ya. Kita yang ni masa okey lagi tuan-tuan, dalam 5 minit lebih kurang. Setelah kamu sedar hakikat bahawa yang hakiki adalah dia, iaitu Allah, lalu kamu pun meminta keampunan kepadanya, minta ampun kepadanya tentang rasa wujud dirimu yang terpisah daripada Allah. Rasa diri kita yang tidak ada kaitan dengan Allah.
Ya, maka terzahirlah segala yang nyata pada pandangan orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna bahawa Allah Azza wa Jalla adalah maha wujud lagi maha esa. Cuma tuan-tuan ni di sini dibawa satu kata-kata Imam Nabulsi. Yang ni kita nak baca, boleh tak baca pun tak apa tuan-tuan ya. Muka surat 40. Itu kesimpulan yang terakhir. Ramai orang dengan kefahaman yang kurang dan pandangan hati yang curang, ini dalam kitab ni, mengkritik ungkapan seperti ini kerana tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh para sufi daripadanya. Adapun maksud diri manusia adalah dosa. Maksud diri manusia ni adalah dosa adalah mereka wujud dirinya, merasa wujud dirinya secara terpisah daripada perhubungan dengan ketuhanan. Dia komen ataupun dia ulas apa yang disebut tadi tuan-tuan. Ya, kadang-kadang para alim ulama ni mereka berbahasa dengan suatu bahasa yang mereka berinteraksi dengan Allah. Dia kadang-kadang orang yang sedang berinteraksi dengan dua orang ni, A dengan B sedang berinteraksi, hanya A dengan B yang faham apakah bahasa yang diungkapkan. Tapi kadang-kadang kita kata, kenapa dia ni cakap macam ni? Kita orang ketiga ni tuan-tuan kadang-kadang banyak tersalah faham. Sama juga orang-orang sufi. Orang sufi ni tuan-tuan, orang-orang yang berusaha beramal dengan ilmu tasawuf dan menjalani tariqah praktikal kepada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu penyucian jiwa. Dan bila mana jiwa ni nak tahu bila dia suci, di saat dalam jiwa ni hanya Allah. Kalau dalam jiwa ni bercampur antara Allah dengan selain Allah, macam kita solat tuan-tuan. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni di saat kita solat hanya untuk Allah. Tapi di saat kita solat hanya untuk Allah dan untuk tunjuk pada orang lain, itu sudah dikira tidak lagi ikhlas dan tidakkan lagi suci jiwa kita, tulus. Maka orang yang jiwa dia tulus ni, golongan sufi ni, kita ni golongan orang awam, ya, tambah-tambah ulama-ulama, aulia-aulia di kalangan para sufi ni, Sadatus Sufiyah disebutnya, mereka ni kadang-kadang melontarkan satu kata-kata mereka dengan Allah, luahan rasa mereka kepada Allah, macam Rabi'atul Adawiyah. Kan Rabi'atul Adawiyah kata, ada setengah kata Rabi'atul Adawiyah, ada setengah kata syairnya syair orang lain. Ilahi lastu lil firdausi ahla, kan? Yang kita selalu duk baca dalam munajat. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tapi ada ustaz pun salah faham. Ustaz pun salah faham. Dia kata apa ni? Tak nak masuk syurga. Ingat kan ada huraian-huraian, ada ustaz-ustaz. Ni ustaz-ustaz yang tak tahulah apa. Minta maaf, saya bukan nak komen ustaz ni. Kita pun bukan ustaz juga, tapi nak bagi tahunya ialah ada orang tak faham. Oh, dia kata ni kalam-kalam yang apa? Tak bersyukur kepada Allah. Ni kalam-kalam yang salah. Kenapa? Kerana tak nak masuk syurga. Dia bukan kata dia tak nak masuk syurga, dia nak mengatakan bahawa dia ni tak layak menjadi ahli syurga Firdaus. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu ahlil firdausi ahla. Aku ni tak layak menjadi ahli syurga Firdaus. Mungkin syurga As-Salam, mungkin syurga Arnin, tapi semua orang nak syurga Firdaus. Macam tuan-tuan, kalau kita tanya, tuan-tuan dah pilih tak nak masuk syurga mana? Dah buat keputusan tak nak masuk syurga mana? Kau tak ada, janji syurga je lah. Saya ni ustaz, syurga mana-mana saya tak tahu, janji masuk syurga. Jangan tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni, Nabi ni mengharapkan kita masuk syurga, dan syurga yang dimasuk oleh umat Nabi Muhammad syurga Firdaus. Ada satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iza sa'altumul jannah, kalau kamu nak minta syurga, syurga ni salah satu cara nak masuk, minta. Dia ada tiga cara nak masuk syurga. Pertama, limpahan kurnia Allah. Allah nak bagi. Contoh Sayyidina Abu Bakar, Allah bagi 8 pada dia. Semua 8 syurga dia boleh. Ada satu dengan limpahan kurnia, satu dengan rahmat. Rahmat ni kasihan belas. Allah kasihan pada saya dengan tuan-tuan. Kalau nak kira sembahyang tak khusyuk-khusyuk lagi sampai sekarang, tapi nampak bersungguh, tak pernah tinggal, jaga sungguh-sungguh, Allah kasihan. Rahmat. Satu lagi minta. Sebab apa? Allah kata ud'uni astajib lakum. Kamu minta dengan aku bagi kamu kalau kamu nak. Minta semua dah tuan-tuan. Cuma setakat ni tuan-tuan minta tak? Minta lah kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Cuma setakat ni tuan-tuan minta berapa banyak kali? Berapa kali? Ada dah 100,000 minta syurga. Waktu tuan-tuan pegang tasbih Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta tuan-tuan sekalian sungguh-sungguh ya pada Allah. Tapi Nabi pesan, iza sa'altumul jannah, kalau kamu minta syurga, fas'alul firdaus, minta syurga Firdaus. Syurga ni ada berapa syurga? 8 kan?
Tuan-tuan ingat semua tak nama-nama tu? Tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan tak ingat, maknanya tuan-tuan ikhlas janji syurga. Tapi tuan-tuan ingat syurga Firdaus. Sebab apa kata Nabi? Fa innaha a'lal jannah. Ya, syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi. Wa wastul jannah, dan syurga duduk tengah-tengah. Maknanya dahlah dia tinggi, dia duduk tengah-tengah. Dia boleh tengok kiri kanan belakang apa, boleh tengok syurga-syurga lain. Wallahu alam, ni disebut secara literal ni tuan-tuan. Hakikatnya syurga ni siapa pun tak pernah memandangnya. Baik. Wa anna saqfahu arsyur rahman. Bumbung syurga Firdaus ni arasy Allah. Bumbung dia kita tengok arasy Allah. Yang ni yang Nabi nak sangat supaya kita masuk syurga Firdaus. Akhir sekali katanya Rabi'atul Adawiyah yang faham makna kehambaan kepada Allah. Akhir sekali dia merasa betapa diri dia kerdil. Dia mengatakan, ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak sebenarnya nak masuk syurga Firdaus. Bukan aku tak nak masuk, tapi ada orang ni salah faham tentang kalam-kalam ini. Ya, ni kenapa ni tak nak masuk ni? Tak boleh baca zikir ni. Zikir ni syirik ni. Zikir ni tak bersyukur ni. Ni orang tak tahulah tuan-tuan. Dia mengaji macam mana. Samalah bahasa tadi. Wujuduka dzambun la yuqasu bihi zambun. Dia kata apa? Wujuduka, wujud diri kamu ni adalah dosa yang tidak dapat dikiaskan dengan sebarang dosa lain. Apa maknanya? Diri kita ni dosa di saat kita merasakan bahawa kita menyandarkan segala-gala pada diri kita. Itu dipanggil dosa. Satu dosa yang kita buat tanpa kita sedar, di saat kita dapat rezeki, kita rasa kita yang usaha. Sedangkan yang memberi rezeki adalah Allah. Sebab tu rezeki ni daripada mana sebenar-benarnya? Kalau kita tanya, daripada mana rezeki ni sebenar-benarnya? Daripada berniaga? Ada orang tak berniaga pun, dia bercucuk tanam, dia dapat rezeki. Ada orang tak berniaga, tak bercucuk tanam, tapi berternak, dia dapat rezeki. Daripada mana sebenarnya rezeki ni? Jadi yang tadi yang kita sebut berniaga, bercucuk tanam, bertani, jadi nelayan, jadi pegawai kerajaan, jadi cikgu, jadi guru, ini sebab-sebab, bukan sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Rezeki itu datang bukan daripada itu, kalau daripada itu je lah. Sama juga kata kenyang. Apa yang boleh buat kita kenyang? Nasi. Ada orang tak makan nasi tuan-tuan, dia kenyang juga, dia makan roti je. Habis roti lah yang kenyang. Tak, ada orang tak makan roti, dia makan buah-buah, sayur-sayur je. Habis apa yang mengenyangkan sebenarnya? Roti ke buah? Ke nasi? Ke Maggi? Ada orang ni makan Maggi je tuan-tuan, kenyang juga dia. Habis apa yang mengenyangkan sebenarnya? Allah. Begitu juga adalah rezeki. Rezeki ni apa rezeki? Allah yang memberi rezeki. Habis yang kita duk cari-cari itu jalan-jalan dia. Sebab tu ada orang jalan berniaga, ada orang jalan bertani, ada orang jalan jadi nelayan, ada orang tuan-tuan tak berjalan mana-mana pun dalam rumah dia depan komputer. Banyak pula duit dia sekarang ni. Betul ya? Duduk tekan. Ada seorang tu duduk depan saya main telefon. Apa yang sibuk sangat ni? Kejap usah. Nampak lega. Macam mana ni? Saya dapat jual apa? Jual emas. Kan sekarang duk jual emas, duk beli emas, jual emas dalam internet tu. Untung banyak ni ustaz. Sami-sami sembang ini, duk minum-minum teh tarik apa semua sekali, makan toseh ni. Duduk kedai. Kedai mamak. Ni untung ustaz. Alhamdulillah dapatlah 20,000. Tekan-tekan pun dapat 20,000. Tu tengok jalan dia. Kita ni duk pagi-pagi lagi tepi jalan tu sampai tengah hari. Ada dapat 20,000. 20,000 apa? RM200 pun belum tentu dapat. Tapi siapa bagi sebenarnya? Allah. Jadi begitulah kalau saya, tuan-tuan, selama mana kita merasakan bahawa segala-gala kita sandar pada diri kita, maka diri kita disumber dosa kepada diri kita. Kerana sebenarnya adalah Allah. Okeylah, selesailah tuan-tuan setakat tu dahululah insya-Allah. Dia dah kira banyak. Insya-Allah ke depan nanti kita belajar muka surat 40. Kalau tuan-tuan nak buku tu, buku ni dah tak dicetak dah. Jadi photostat minta dengan Tuan Haji. Tapi ini macam mana, tengoklah keadaan kan. Wallahualam. Ada lagi kalau nak kitab ni. Kitab ni cantik tuan-tuan baca pun insya-Allah boleh faham. Cuma ada kalam-kalam dia, kata-kata dia ada yang dia dalam sikit dari segi penggunaan bahasa Arab dia. Tapi itu boleh kita fahamlah insya-Allah. Setakat tu dahulu. Ada soalan ya? Saya tengok sekejap tuan-tuan sekalian ya. Allahumma salli ala sayyidina. Mana soalan dia? Kejap kan.
Baik, apa makna ihsan? Saya tahu maknanya dalam hadis mengenainya. Cuma ragu-ragu sikit mengenai adanya maqam ihsan dan adakah maqam tertentu dalam ihsan ini. Baik tuan-tuan, soalan pertama, apa makna ihsan? Tuan-tuan tahu ya, Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang kedua, riwayat daripada Sayyidina Umar, yang tajuk dia Islam, Iman, Ihsan. Ini tuan-tuan tahu sangat yang ni dia. Jadi dia kata di sininya ialah apa makna ihsan. Saya tahu makna dalam hadis, cuma ragu-ragu sikit. Dia ragu-ragu mengenai adanya maqam ihsan. Dan adakah maqam tertentu dalam ihsan? Baik tuan-tuan sekalian ya, kita hidup ni dengan agama. Agama dalam bahasa Arab disebut ad-din. Ad-din. Ad-din ni dia ada tiga unsur. Dia panggil apa ya? Tiga unsur lah tak? Tiga pecahan. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dalilnya dalam hadis sahih. Ya, hadis sahih. Satu kalinya malaikat datang, tu saya cerita ringkas mungkin. Malaikat datang jumpa Nabi, malaikat tanya soalan. Malaikat tanya 4 soalan. Soalan Islam, iman, ihsan. Soalan keempatnya, bila berlaku kiamat. Cuma yang biasa perbahasan kita ni 3 ni yang utama ni. Bila mana malaikat tu balik, Nabi tanya Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Nabi kata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Sayyidina Umar, kamu kenal tak yang datang majlis kita tadi, yang dia tanya soalan tadi? Sayyidina Umar jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Dia tanya yang tadilah tuan-tuan, apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan, bila kiamat. Ini soalan. Kemudian Sayyidina Umar kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang tahu. Ini kenyataan Nabi yang tuan-tuan kena lihat dalam hadis. Mungkin di sini pun ada tuan-tuan. Matan Abi Jamrah tu mungkin ada. Dia kata apa? Haza Jibril. Yang datang tu Jibril. Yang datang tanya soalan yang aku jawab tu Jibril. Atakum, Jibril tu datang sebenarnya kepada kamu, bukan kepada aku. Ya. Atakum, datang pada kamu. Yu'allimukum, sebab nak mengajar kamu melalui soalan-soalan yang dia tanya pada aku. Aku jawab sebenarnya nak mengajar kamu. Apa yang nak mengajar kamu? Dinakum, agama kamu. Jadi sebab tu ulama kata agama ni ada 3 perkara utama yang ditanya oleh malaikat. Pertama, akhbirni anil Islam. Bagi tahu aku ni apa dia Islam. Jadi agama ni ada 3 tuan-tuan. Islam, iman, ihsan. Ni kadang-kadang takut salah faham. Bukan agama ni ada 3 unsur. Jangan cakap agama ni ada 3. Tu jangan salah faham tuan-tuan ni. Mungkin saya tersasar tu. Ni bahaya ni. Orang tangkap aja ni. Kan? Ni live ni bahaya. Agama ni ada 3 unsur. Unsur pertama Islam yang menjadi zahir. Unsur dalaman ihsan, iman. Unsur kesempurnaan ihsan. Tu okey. Apa makna ihsan? Nabi jawab, ya akhbirni anil ihsan. Nabi kata ihsan ni ialah anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah ka'annaka, seolah-olah kamu tarahu, kamu nampak Allah, kamu lihat Allah. Itu ta'rif ihsan. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kamu tak nampak Allah, tak berada pada, yang inilah timbul perkataan, kalau kamu tak berada pada maqam itu. Maqam apa? Satu maqam, satu kedudukan dirimu di saat kamu beribadah itu tarahu, kamu nampak Allah. Tapi ulama tak terjemah nampak sebab takut orang salah faham. Menyaksikan Allah. Fa innahu yarak, kamu kena maqam yang kedua. Kamu kena rasa Allah tengok kamu. Allah perhati kamu. Baik, maka itu disebut maqamul ihsan. Kenapa? Kerana ihsan ni dia maqam yang ketiga, kedudukan yang ketiga yang menyempurnakan diri sebagai seorang muslim yang mukmin. Jadi kalau kita kira dia ni, kalau dia Islam, dia jadi muslim, dia paling bawah. Kemudian dia kena ada iman untuk dia jadi muslim yang mukmin. Dia naik pada tahap. Kemudian macam mana nak jadi muslim yang mukmin yang sempurna Islamnya dan imannya? Dia kena jadi ihsan, kena ada ihsan, dia jadi muhsin. Itu disebut ulama, dia bahas maqam. Apa makna maqam? Kedudukan kita muslim yang mukmin yang muhsin. Sebab ada ayat Quran Allah kata Allah cinta pada orang-orang muhsin. Apa makna orang muhsin? Orang yang ada pada dirinya maqam ihsan. Itu bahasa. Baik, dalam ihsan tu ada 2 maqam. Dalam ihsan ada 2 maqam. Pertama, anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seolah-olah kamu menyaksikan Allah. Ini maqam 1. Tapi kalau kamu tidak dapat
berada pada kedudukan itu, kamu bawah sikit, dia panggil maqam. Apa maqam yang pertama? Dia panggil maqam musyahadah. Yang kedua, maqamul muraqabah. Tahap pertama tuan-tuan kena duduk pada maqam musyahadah. Apa makna musyahadah? Menyaksikan Allah dengan mata hati tuan-tuan, kebesarannya, kewujudannya, segala-galanya. Tapi kalau tak mampu pada tahap itu, bawah sikit, tuan-tuan duduk maqamul muraqabah, merasa diri ni sedang diperhati oleh Allah setiap gerak-geri dalam solat, dalam ibadah kita. Itu yang dikatakan. Baik, akhir sekali ulama setengah tu dia buat kesimpulan, ad-din, agama ni ada berapa rukun? Ada 13. Agama di bawahnya ada Islam. Islam ada 5. Kemudian di bawahnya ada iman. Iman ada 6. Di bawahnya ada ihsan. Ihsan ada 2. Musyahadah dengan muraqabah. Maka campur 5 campur 6 11 campur 2 13. Maka untuk hidup beragama dengan sempurna, sebagai orang yang beragama dengan benar-benar sempurna, kena ada 13 rukun pada diri kita. 13 itu diterjemahkan dalam 13 rukun solat. Inilah ni. Tapi itu soalan pertama, tuan-tuan. Kemudian, adakah terdapat sebarang hadis yang menerangkan suatu amalan atau doa untuk meningkatkan keyakinan diri seseorang? Adakah terdapat sebarang hadis yang menerangkan suatu amalan atau doa untuk meningkatkan keyakinan diri seseorang? Tuan-tuan sekalian, kita jangan tanya, boleh tanya soalan macam ni. Dia dalam Islam ni, dalil dia bukan hadis saja. Ada orang kadang-kadang ada hadis ke? Ada hadis ke? Kalau tak ada hadis, tak boleh. Habis Quran? Quran pun tak ada. Habis ijma' ulama. Dia tuan-tuan, dalil, setiap benda yang kita nak beramal kena ada dalil. Setiap dalil kena ada sumber dalil. Sumber dalil ni ada 4. Sumber dalil. Pertama, sumber dalil yang asal. Masadirul ahkam, sumber hukum hakam, dalil hukum hakam. Saya sebut mudah begini tuan-tuan, pada tuan-tuan. Setiap perbuatan ada hukum, setiap hukum mesti bawa dalil, setiap dalil ada sumber. Setiap perbuatan amalan mesti ada dalil, mesti ada hukum. Buat ni apa hukum? Tanya dulu, apa hukum? Wajib, sunat, harus, haram, makruh, apa hukum? Buat tu. Jadi ada tak amalan yang kita beramal menambahkan keyakinan kita? Okey. Ada tak amalan? Okey, maka kita kena cakap ada amalan tu. Amalan tu apa hukum? Sunat. Sunat mana dalil? Okey, ada dalil. Dalilnya daripada mana? Bila mana kita tanya ada dalil, okey ada. Dalil daripada mana? Jangan kita faham dalil ni hadis saja. Ni orang dah sebut ada hadis, ada hadis. Sahih tak? Dia ingat hadis ni sahih aja ada. Hadis ni tak ada hadis sahih, ada hadis hasan. Ada hadis dhaif. Baik. Jadi saya nak sebut sikit pada tuan-tuan ya. Sumber dalil ada 4. Pertama dia panggil masadirul ahkam asliyah, sumber dalil yang asal. Sumber dalil asal ada 4. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kalau tak ada dalam Quran, tapi nak cakap tak ada dalam Quran tu bukan sembarangan. Kalau saya cakap saya dah semak tuan-tuan dalam Quran, tak ada, maka bohong saya ni. Sebab apa? Siapa saya ni nak cakap macam tu? Saya ni bukan ahli tafsir. Nak cakap dalam Quran ada tak ada, kena tanya ahli tafsir. Ya, seorang ahli tafsir baru dia tahu dalam Quran tu ada ke tak ada. Ni tanya ustaz. Ustaz pula macam saya ni tuan-tuan sekalian, mengaji 4 tahun, balik 5 kali. 5 kali setahun ke apa? Duk balik ulang. Orang dulu pergi mengaji, itu satu. Kalau tak ada dalam Quran, tanya ahli tafsir. Ahli tafsir kata saya sebagai seorang ahli tafsir, ya telah semak dalam Quran, dalam tafsir. Tafsir apa yang semak? Tafsir Qurtubi, tafsir An-Nasafi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jami' ila Ahkamil Quran. Semua tafsir tak ada. Mampu ke kita tuan-tuan? Sebab tu kadang-kadang ustaz ni mudah sangat dia kata saya semak dalam Quran tak ada. Dia ingat dia ni ahli tafsir ke? Yang kedua, semak dalam hadis. Tak ada dalam hadis. Ya ke tak ada? Siapa kita nak semak hadis? Orang yang paling rendah dalam martabat hadis ni disebut muhaddis, ahlul hadis. Ya, muhaddis, ya, bukan muhaddis. Ada orang kata hadis ni ratusan ribu hadis. Okey, tak ada dalam hadis juga tuan-tuan sekalian. Ni sebab dia tanya soalan ada dalil ke? Jangan tanya kita macam ni tuan-tuan ya. Orang awam ni apa dalil dia? Ulama. Sebab kalau kita cakap dalil pun dia tak boleh, dia tak faham juga dalil. Dalil tu dalil umum ke dalil khusus? Dalil qat'i ke dalil zanni? Dalil itu sahih ke, sahih ke atau tidak sahih, atau sahih ke atau tidak sahih? Dalil-dalil subhanallah. Mati kita kalau ke macam tu tuan-tuan ya.
Sebab itulah, okey, tak ada dalam hadis. Kalau betul-betul tak ada, siapa yang semak? Ahlinya yang semak, tak ada. Ijma' ulama. Ada tak ulama amal benda-benda yang boleh bagi kuat keyakinan? Ada. Ya, segala zikir tu memberi kekuatan kepada menambah kekuatan. Sebab tu Nabi kata jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Cuma yang tadi, soalan tadi, kalau nak jawab ringkas, boleh, ada tak amalan yang menguatkan diri kita, iman kita? Ada. Apa amalan dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mana dalil dia? Nabi kata perbaharui iman kamu. Ya, suburkan kembali iman kamu. Baik, cuma saya nak sekat situ tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh bagi tahu pada pemuda-pemuda yang ada sekarang ni gairah berbicara soal dalil. Orang cakap sikit mana dalil, cakap sikit mana dalil. Orang tanya apa dalil? Dalil tu apa? Dia perkataan dalil tu, apa dalil tu? Dia sendiri pun. Kemudian kalau tak ada ijma' ulama, kias. Ni baru sumber yang asal. Tuan-tuan, kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma' ulama, tidak boleh dikias dengan mana-mana hadis dan ayat Quran, maka dia ada satu lagi, dia panggil qawaid fiqhiyah. Ada tak bercanggah dengan kaedah-kaedah fiqh? Kalau kita buat ni, ada tak bercanggah dengan kaedah fiqh? Okey, tak ada. Dah ke tak ada, dia balik kepada sumber dalil yang kedua. Dia panggil masadirul ahkam al-far'iyah. Sumber dalil cabang, furu', bukan asal. Mana yang kita dengar tu tuan-tuan? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala hukum adalah harus. Al-adah muhakkamah. Adat tu boleh jadi hukum. Adat kebiasaan boleh jadi hukum. Apa lagi? Apalah kaedah-kaedah tuan-tuan sekalian dia panggil? Tu. Kemudian dia ada lagi dalil. Dalil yang ketiga, sumber dalil yang ketiga, masadirul ahkam al-mukhtalaf fihi. Ada sumber dalil hukum yang telah ulama khilaf. Contohnya Imam Syafi'i guna dalil ni, Imam Maliki tak pakai dalil ni, Imam Hanafi pakai dalil ni, Imam Hanbali tak pakai dalil ni. Kunut, Imam Syafi'i kata kunut ni sunat muakkad, imam lain kata tak sunat. Jadi kalau kita tak nak guna sunat, kita guna mazhab lain lah. Tapi kita Malaysia ni, kita kena faham, kita walaupun alim mana kita belajar di Mesir 20 tahun, 30 tahun, belajar di Mekah 60 tahun pun balik-balik, kita kena hormat dengan apa yang ada kat sini. Ya, kat sini ni mazhab Syafi'i. Saya tuan-tuan sekalian, saya belajar di Riau, dah habis dah perbandingan mazhab, mengaji mazhab semua sekali. Dalam dah bolehlah tuan-tuan sarjana hukum perbandingan mazhab. Ya. Tapi bila mana kita balik, kita tahu mazhab tu, tahu mazhab ni, kita tak boleh bercakap mazhab lain, kita kena bercakap mazhab Syafi'i aja. Tak payah tunjuklah kita pandai tak kat mana pun tuan-tuan. Sebab tu kita kata, kita ni jadi ustaz kena mengajar orang supaya orang jadi pandai. Kita jangan mengajar orang, kita nak tunjuk pandai. Kalau nak tunjuk pandai, habislah tuan-tuan mengaji dulu, bawa semua lah. Ni kadang-kadang nak tengok, salah satu nak tunjuk pandai. Kerajaan kata raya haji tarikh sekian-sekian, dia tak nak, dia nak ikut Mekah. Nak ikut Mekah, dia nak tunjuk pandai lah tu. Kalau nak ikut Mekah, solat kenapa tak ikut Mekah? Kita tadi solat subuh Mekah isyak tadi tak? Dia 5 jam kan, 5 jam kan. Sekarang ni kalau kira-kira, kalau nak ikut Mekah tak boleh solat lagi kita ni. Sebab kita baru pukul berapa? Baru pukul 7.30. Mekah pukul berapa? Pukul 3 pagi ke apa? Baik, kita balik tidur dulu. Pukul berapa baru datang? Dah ikut Mekah. Mana boleh ikut Mekah? Ikut hukum. Okeylah, setakat itulah tuan-tuan. Ada satu lagi yang terakhir. Yang terakhir dia panggil masadirul ahkam inda Syafi'i faqat. Ada sumber hukum dalil. Dalil ni Imam Syafi'i saja pakai. Kalau nak bergaduh habislah tuan-tuan. Imam lain tak pakai, Imam Syafi'i saja pakai. Salah satu contohnya ialah ambil wuduk, 3 helai rambut dah dikira sah. Di sisi Imam Syafi'i sahaja. Imam lain tak pakai. Imam lain kena. Sebab tu yang lain-lain kan mazhab lain kena sapu. Air bawa ke belakang, bawa ke depan. Tapi Imam Syafi'i basahkan 3 helai rambut paling-paling kurang sah. Siapa tu? Di sisi Imam Syafi'i sahaja dalil itu. Saya tak nak pakai sudahlah. Dah you rasa you lebih pandai pada Imam Syafi'i, silakanlah. Tapi you tak boleh paksa orang. Ini 4 sumber dalil. Yang ni pun tak lepas, nak pindah ke sini. Tuan-tuan sekalian, maka tapi soalan itu tak apa tuan-tuan sekalian, cuma saya nak ingatkan pada orang awam, sebenarnya dalil kita ni orang awam, bukan ulama. Ulama pun tak sampai tahap mujtahid. Ya, ulama yang ada dunia sekarang ni tuan-tuan sekalian, di Malaysia khususnya, wallahu alam lah tuan-tuan, minta maaf kalau kita silap. Ya, jarang nak tak akan sampai bila-bila, sampai kiamat ke tahap Imam Syafi'i. Akhir sekali ada orang kata dia tak minta dihidupkan, kenapa kena solat? Habis siapa yang minta dihidupkan? Tak ada orang pun minta dihidupkan.
Ya. Ni dia tanya soalan. Ya, ada orang kata dia tak minta dihidupkan. Kenapa kena solat? Dah tak nak solat sudahlah. Tu bahasa cakap mudah-mudahan tuan-tuan kan. Dia subhanallah, tuan-tuan, hidup kita ni ada tanggungjawab. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang minta untuk dihidupkan. Bahkan dicipta sekalipun. Tuan-tuan ada minta dulu untuk dicipta. Kalau dia bagi alasan saya saya tak diminta untuk dicipta. Siapa yang minta? Satu. Dan saya tak diminta untuk dihidupkan. Dan semua orang tak diminta pun untuk dihidupkan. Kalau dah ada, Allah dah hidupkan dia, hidup je lah. Sebenarnya dia tak faham tuan-tuan. Nikmat hidup ni, nikmat ada dan nikmat hidup ni kata ulama, nikmat paling besar. Dengan nikmat ni lah kita boleh berada di syurga. Kalau kita hawa-hawa tak ada kita untuk bincang pasal syurga. Jadi sebenarnya dia tak faham. Kenapa kena solat? Hidup ni kena ada tanggung dan jawab. Kalau tak solat pun kena ada tanggung dan jawab benda lain. Hidup ni kena, saya cakap pada pelajar-pelajar kan, hidup ni kena ada tanggungjawab. Apa makna tanggungjawab? Kena tanggung dan kena jawab. Kalau dah hidup, kalau tak nak hidup, mati je lah. Ya. Boleh ke jawab gitu? Jadi ada benda yang kita nak tak nak, suka tak suka, bukan solat saja. Ada benda lain memang kita kena tanggung. Tanggung isteri, tanggung anak-anak, tanggung diri kita, tanggung itu, tanggung ini, kena tanggung. Kemudian jawab, kena jawab akhirat. Salah satunya yang kita kena tanggung. Ya, yang lain boleh tanggung. Takkan solat 5 minit aja pun. Ya. Betul tuan ya? Cuma kita solat dengan imam je dia baca ayat panjang. Itu yang panjang tu. Kalau kita solat seorang, inna a'tainakal kausar. Saya minta maaf tuan-tuan ni tetap bagus saya kongsi ni. Saya ni kalau saya solat seorang, saya baca qul huwallah aja. Ustaz pun malah juga. Tapi saya baca 3 kali. Kalau salat sunat lah tuan-tuan, salat sunat saya baca 3 kali, Fatihah sekali, qul huwallah 3 kali. Boleh khatam Quran dalam satu rakaat. Tak nak khatam Quran yang tu tak boleh. Itu je lah baca. Mana ada baca surah Baqarah? Habis apa? Mudah aja solat. Apatah lagi solat. Sebab tu solat ni paling-paling banyak 4 rakaat. Tak apalah, setakat itulah tuan-tuan sekalian. Yang ni tuan-tuan boleh jawab lah. Jawablah kat dia, pandai-pandai lah tuan-tuan jawab pada dia. Ya, saya tak dihidupkan, kenapa kena solat? Sebenarnya banyak benda, bukan kena solat aja, kena makan, kena minum, ya, kena bawa, kena jaga kesihatan. Semua tu benda tanggungan-tanggungan yang kita kena buat dan kita kena jawab. Maka salah satunya solat ajalah. Ya, lagipun Allah nak bagi syurga, takkan tak nak. Okeylah, setakat itulah. Minta maaf tuan-tuan jadi panjang pula. Minta maaf, saya selalu 7 suku. Setakat itulah. Minta maaf banyak-banyak kalau ada apa-apa tuan-tuan. Kalau saya salah, tuan-tuan tolong tegur lah. Ya, kerana tidak ada orang yang ingin berada terus-terusan dalam keadaan kesilapan bertemu dengan Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajmain. Allah marzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami apa yang kami belajar pada pagi ini, ya Allah. Kefahaman yang telah Engkau berikan sebagaimana Engkau berikan kepada para nabi-Mu, ya Allah. Khususnya nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hifzal mursalin. Ya Allah, Engkau berilah kekuatan hafazan kepada kami, ya Allah, apa yang telah kami belajar selama ini, ya Allah. Sebagaimana Engkau berikan kekuatan hafazan kepada para rasul-Mu, ya Allah. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami, ke dalam hati kami, ya Allah, ilham yang begitu sempurna dan baik, ya Allah, sebagaimana Kau berikan ilham yang sempurna dan baik kepada para malaikat yang dekat dengan-Mu, ya Allah. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Allah, Kau bukakanlah kepada kami pintu-pintu ilmu yang mendalam, yang luas, ya Allah, yang memberi manfaat kepada dunia dan akhirat kami, ya Allah, sebagaimana Kau bukakan pintu ilmu yang luas dan mendalam kepada para arifin, orang-orang yang mengenal-Mu, ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.